Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Azwar Irma binti Haji Abdul Hamid, nombor matriks 249189. Pada kali ini, saya akan membentangkan slide bertajuk Ciri-ciri dan ukuran kemiskinan untuk subjek ekonomi dan pembangunan. Apakah maksud definisi kemiskinan? Definisi kemiskinan sangat pelbagai dan juga sangat kompleks. Ia juga adalah berbeza mengikut keadaan tempatan yang dikaitkan dengan dimensi sosial, budaya dan moral. Ia juga dikatakan ketidakupayaan seseorang untuk memenuhi keperluan penggunaan asas dan meningkatkan kualiti kehidupan. Menurut John Friedman, kemiskinan ditakifkan sebagai ketidaksamaan peluang untuk mengumpul asas kuasa sosial seperti modal ataupun aset produktif iaitu tanah, rumah, peralatan dan kesihatan. Menurut Sio Kanto, kemiskinan adalah keadaan seseorang tidak dapat mengekalkan dirinya sesuai dengan keadaan taraf hidup kumpulan dan juga tidak dapat menggunakan tenaga mental atau fizikalnya dalam kumpulan. Dan kemiskinan itu juga ditafsirkan sebagai ketidakberdayaan sekumpulan orang di bawah sistem kerajaan yang menyebabkan mereka berada dalam kedudukan yang sangat lemah dan dieksploitasi. Kemiskinan menurut Bank Dunia is poverty is concerned which absolutely standard of living of part of society. The poor in the equality refer to relative living standard across the whole society. Kemiskinan adalah kebimbangan dengan tahap hidup mutlak sebahagian daripada masyarakat yang miskin dalam kesamaan merujuk kepada standard hidup relatif dalam keseluruhan masyarakat. Atau dengan arti kata lain, kemiskinan diukur dengan membandingkan tahap pendapatan orang atau isi rumah dengan tahap pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan minimum. Mari kita lihat tentang ataupun ciri kemiskinan di Malaysia, iaitu yang pertama, kekurangan daripada pendapatan untuk membeli keperluan asas, tahap pendidikan yang rendah, tidak memiliki harta benda atau aset, tubuh badan yang tidak sihat, kekurangan makanan dan pakaian, tempat tinggal yang tidak selesa ataupun usang, serta tiada pekerjaan yang dapat menjamin untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang kedua, ia merupakan agenda utama kerajaan membasmi kemiskinan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dan juga yang ketiga adalah membasmi kemiskinan adalah teras utama dalam dasar ekonomi baru, ini DEB, yang telah diperkenalkan pada tahun 1970. Dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru, Malaysia telah mencapai matlamat untuk mengurangkan kemiskinan dalam negara, iaitu pada 1970, tahap kemiskinan negara berada pada 52.4% dan selepas 39 tahun, iaitu pada 2009, tahap peratus kemiskinan negara adalah pada 3.8% sahaja. Dalam rancangan Malaysia ke-10, iaitu untuk tahun 2010 sehingga 2015, Malaysia telah mensasarkan untuk meningkatkan pendapatan purata bagi 40% golongan isi rumah, iaitu daripada ringgit Malaysia 1,440 pada 2009 kepada 2,300 ringgit Malaysia pada tahun 2015, dan dengan kadar kemiskinan yang dikurangkan kepada 2.0%. Dan garis pemisah untuk membezakan antara yang miskin dan tidak miskin adalah dengan menggunakan pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. Menurut Emil Salim, terdapat
5 ciri-ciri kemiskinan, iaitu yang pertama, tidak mempunyai faktor pengeluaran atau aset, iaitu seperti modal, tanah atau kemahiran dengan keupayaan untuk mendapatkan pendapatan adalah terhad. Yang kedua, tidak mempunyai keinginan untuk mendapatkan aset pengeluaran dengan kekuatan tenaga sendiri. Yang ketiga, tahap pendidikan rendah kerana masa yang dimiliki telah pun dirampas atau dikuasai untuk membina kehidupan dan memperolehi pendapatan. Yang keempat, majoriti yang tinggal di kawasan luar bandar merupakan yang dikatakan golongan miskin ataupun miskin tegak. Dan yang kelima, yang tinggal di kawasan bandar iaitu merupakan golongan muda tetapi tidak dapat disokong oleh kemahiran yang mencukupi untuk meningkatkan kualiti kehidupan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Seterusnya, mari kita lihat dan memahami ciri-ciri kemiskinan. Kemiskinan boleh berlaku disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor geografi, iaitu kawasan yang terpencil jauh daripada kawasan bandar dan juga keadaan infrastrukturnya yang tidak menyokong dan juga kekurangan dari segi kemudahan dalam kelangsungan hidup. Faktor yang kedua iaitu faktor ekologi, iaitu sumber tanah dan saluran air yang tidak dapat membantu serta cuaca juga yang tidak dapat menyokong dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, faktor teknologi yang mana kesederhanaan sistem teknologi kepada penghasilan dalam membantu peningkatan kehidupan. Yang keempat, faktor penduduk, iaitu pertumbuhan penduduk meningkat tinggi berbanding dengan tahap pendapatan sehingga mereka tidak dapat mempertingkatkan tahap kehidupan. Menurut Satria, konsep kemiskinan terbahagi kepada dua, iaitu kemiskinan mutlak yang mana menceritakan tentang keadaan seseorang individu atau ketua isi rumah yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas bagi menikmati kesejahteraan hidup yang munasabah dan seminimumnya. Kemiskinan mutlak juga diukur dengan perbandingan antara pendapatan sekumpulan isi rumah dengan satu tahap atau nilai iaitu PGK, pendapatan garis kemiskinan. Seterusnya adalah kemiskinan relatif, iaitu dikaitkan dengan agihan pendapatan kerana ia dapat menunjukkan tahap kebajikan seseorang individu. Setelah kita mengetahui apakah itu kemiskinan mutlak dan juga kemiskinan relatif, dan berdasarkan kepada teori kemiskinan, kita boleh katakan konsep kemiskinan yang diukur di Malaysia adalah kemiskinan mutlak, iaitu dengan merujuk kepada 4 perkara. Yang pertama, ukuran dari segi pendapatan isi rumah dibandingkan dengan PGK, iaitu pendapatan garis kemiskinan, untuk kita mengenali tahap kemiskinan sesebuah isi rumah. Yang kedua, sekiranya pendapatan bulanan sesebuah isi rumah adalah kurang daripada PGK, mereka ataupun isi rumah itu dianggap miskin. Yang ketiga iaitu peratusan isi rumah miskin dalam keseluruhan bilangan isi rumah dikenali sebagai insiden kemiskinan. Dan yang keempat iaitu ukuran kemiskinan di Malaysia mempunyai hubungan dengan konsep keperluan asas. Ini bermakna sekiranya sesebuah isi rumah tidak mampu untuk menyediakan keperluan asas, mereka dianggap tergolong dalam golongan miskin. Seterusnya, mari kita sama-sama melihat jadual berikut, iaitu jadual pendapatan garis kemiskinan PGK bagi setiap negeri di Malaysia, yang mana jumlah PGK-nya adalah berbeza-beza, dan di peringkat nasional sendiri iaitu di peringkat negara diletakkan pada tahap ataupun pada nilai RM2,208, dan jadual ini adalah daripada sumber penemuan utama pendapatan kemiskinan ketidaksamarataan perbelanjaan kemudahan asas daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2019. Dalam satu rancangan Astro Awani bertajuk PGK 2019 dan juga kaedah ukur kemiskinan berbagai dimensi telah menyatakan kelebihan PGK, iaitu satu pengiraan yang sangat mudah diterjemahkan hanya melihat kepada jumlah pendapatan dan mengetahui kedudukannya di garis kemiskinan. Dan pada rancangan Malaysia ke-9 terdapat kelemahan jumlah pendapatan, sedangkan perbelanjaan juga wajar diukur dan tidak dapat melihat keupayaan atau kerapuhan isi rumah dengan kemungkinan sumber-sumber yang terhad
kesan daripada alam sekitar dan juga melihat kepada faktor pendidikan, kesejahteraan dan juga kesihatan. Oleh itu, satu penambahan metodologi telah dilaksanakan iaitu indeks kemiskinan pelbagai dimensi dengan memfokuskan kepada 3 elemen iaitu kesihatan, pendidikan dan juga kesejahteraan. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat kumpulan-kumpulan ekonomi luar negara iaitu bahawa untuk menentukan kemiskinan sesebuah isi rumah atau individu perlu juga melihat kepada faktor-faktor lain yang lebih realistik seperti yang akhirnya kita melihat pada rancangan Malaysia ke-11 telah mula diperkenalkan istilah golongan B40 atau B40, M40 dan T20 iaitu takrifan yang digunakan bagi pendapatan isi rumah golongan masyarakat di Malaysia. Oleh itu mari kita sama-sama melihat apakah yang dikatakan kumpulan B40, M40 dan T20. Yang pertama iaitu kumpulan B40 dikenali sebagai bottom 40 atau bottom 40. Kumpulan ini merupakan kumpulan isi rumah yang terendah dengan berpendapatan isi rumah dengan purata bulanan di bawah ringgit Malaysia 4,850. Yang kedua iaitu M40 dikenali sebagai middle 40 atau middle 40. Kumpulan ini merupakan kumpulan isi rumah pertengahan dengan berpendapatan seisi rumah dengan purata bulanan antara ringgit Malaysia 4,851 sehingga ringgit Malaysia 10,970. Dan yang ketiga iaitu T20 dikenali sebagai top 20 atau top 20. Kumpulan ini merupakan kumpulan isi rumah yang tertinggi dengan berpendapatan seisi rumah dengan purata bulanan sebanyak ringgit Malaysia 10,971 ke atas. Untuk mengetahui ukuran kemiskinan di Malaysia yang seterusnya adalah dengan menggunakan sistem IKASI. Apakah itu sistem IKASI? Iaitu satu sistem yang dibangunkan oleh unit penyelarasan pelaksanaan iaitu ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ia merupakan satu bank data kemiskinan nasional yang mengandungi profil individu yang menyertai program ataupun penerima bantuan yang diterima oleh ketua isi rumah dan juga ahli isi rumah daripada agensi-agensi pemberi bantuan. Sistem IKASI juga dapat memantau keberkesanan program yang telah dilaksanakan dan juga bantuan yang telah diterima oleh para penerima, iaitu sejauh mana para penerima ini yang mana mereka adalah golongan miskin dapat keluar daripada kelompok kemiskinan tersebut. Yang kedua, bagaimana untuk memohon IKASI? Pemohon yang layak untuk disenaraikan sebagai IKASI iaitu perlu mengisi borang dan memerlukan dokumen lengkap sebagai lampiran permohonan. Dan permohonan perlulah dibawa ke dalam mesyuarat fokus daerah dan diambil kira jumlah per kapita permohonan untuk diperhalusi dan dipertimbangkan. Secara amnya, permohonan IKASI ini adalah perlu melalui ketua kampung. Jadi kepada yang berkenaan untuk memohon IKASI perlulah berjumpa ketua kampung bagi mengisi borang dan juga proses urusan yang seterusnya. Untuk mengetahui implikasi, ciri-ciri dan ukuran kemiskinan, saya telah memilih daerah Pontian di negeri Johor Darul Takzim untuk kita mengetahui ciri-ciri dan ukuran kemiskinan yang berada di dalam daerah Pontian Johor Darul Takzim. Sama kita lihat paparan yang seterusnya. Pontian merupakan salah satu daerah di negeri Johor Darul Takzim dan mempunyai 11 mukim iaitu Mukim Benut, Mukim Sungai Pinggan, Mukim Air Baloi, Mukim Api-Api, Mukim Pontian, Mukim Jeram Batu, Mukim Pekarau Raja, Mukim Rembil Terjun, Mukim Air Masin, Mukim Sungai Karang dan Mukim Serkat. Walaupun daerah Pontian semakin berkembang maju dan makmur, ia masih dikategori sebagai kawasan luar bandar. Daerah Pontian ditadbir oleh Pejabat Daerah Pontian dan juga Majlis Perbandaran Pontian (MPPN). Mari kita lihat ciri-ciri kemiskinan dalam daerah Pontian. Daerah Pontian merupakan sebuah kawasan terdiri daripada kawasan Paya Bakau dan lokasi Tanjung Piai yang terletak di Mukim Serkat merupakan titik yang paling selatan di benua Asia atau lebih dikenali sebagai penghujung benua Asia. Daerah Pontian tertakluk dengan ciri-ciri kemiskinan luar bandar dan purata penduduknya adalah bekerja dalam sektor pertanian,
sektor industri perkilangan dan nelayan, khususnya di kawasan Mukim Benut, Mukim Air Masin dan Mukim Sungai Karang serta Mukim Serkat. Bagaimana ukuran kemiskinan di dalam daerah Pontian dilaksanakan? Yang pertama iaitu melalui pejabat daerah Pontian dengan menggunakan dua kaedah iaitu pendapatan garis kemiskinan PGK 2019 dari dalam negeri Johor. Yang kedua menggunakan sistem e-Kasih Fokus Group daerah Pontian. Dan yang kedua iaitu melalui pejabat kebajikan masyarakat daerah Pontian. Berikut adalah jadual pendapatan garis kemiskinan PGK 2019 dari dalam negeri Johor, iaitu yang digunakan oleh pejabat daerah Pontian dalam mengukur tahap kemiskinan penduduk di dalam daerah Pontian. Kita saksikan ataupun kita lihat pada jadual berikut iaitu daerah Pontian yang terletak dalam kategori luar bandar. Isi saiz rumah puratanya adalah 3.9, manakala pendapatan isi rumah yang dikatakan miskin adalah bertahap 2,455 dan tahap isi rumah yang dikatakan miskin tegak adalah 1,257. Dan jadual pendapatan garis kemiskinan ini diperolehi daripada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Kaedah kedua untuk ukuran kemiskinan dalam daerah Pontian adalah melalui sistem e-Kasih Fokus Group daerah Pontian. Kita sama-sama rujuk kepada jadual berikut iaitu data e-Kasih Fokus Group daerah Pontian sehingga 16 Disember 2020. Yang mana yang kita dapat lihat kumpulan ataupun isi rumah miskin tegak hanya 5 isi rumah dan juga yang miskin berjumlah 298 sehingga Disember 2020. Jumlah ini adalah berkurangan berbanding tahun 2019 dan juga 2018. Jumlah ini dapat dikurangkan kerana atas keprihatinan pihak kerajaan dan juga pelbagai langkah telah pun dilakukan sama ada kerajaan negeri ataupun pentadbiran daerah dibantu oleh ketua kampung dengan mengadakan pelbagai inisiatif seperti bantuan bakul makanan, gerobok Pontian, gerobok rakyat Johor, kursus kemahiran rezeki tani dan juga pakej kerangsangan ekonomi iaitu PRE untuk membantu memasarkan produk-produk industri kecil dan sederhana kepada pengedar yang maju dan berjaya atau dijual kepada pemborong atau peniaga yang telah dikenal pasti prestasi dan juga latar belakang perniagaan mereka. Untuk mengetahui ukuran kemiskinan dalam daerah Pontian yang seterusnya adalah melalui pejabat kebajikan masyarakat daerah Pontian. Terdapat 7 skim bantuan yang disediakan kepada masyarakat iaitu bantuan warga emas, bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik, bantuan OKU tidak bekerja, allowance pekerja OKU, bantuan kanak-kanak, bantuan AM dan juga bantuan anak pelihara. Dari ketujuh-tujuh bantuan tersebut, tersenarai penerima dari isi rumah yang dikategorikan miskin yang telah dikenal pasti melalui jumlah pendapatan isi rumah. Jumlah penerima bantuan daripada pejabat kebajikan masyarakat daerah Pontian pada setiap bulan sepanjang tahun 2021 adalah tidak statistik. Memandangkan ada penerima yang meninggal dunia, penerima berpindah daerah dan kewujudan permohonan baru. Dari 7 bantuan tersebut, bantuan allowance pekerja OKU dan bantuan warga emas merupakan bantuan yang tinggi penerimanya. Tujuan bantuan warga emas diberikan kepada golongan warga emas adalah untuk mereka meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup dalam komuniti. Jumlah bantuan diterima setiap bulan berjumlah RM500 seorang. Dan manakala tujuan bantuan AM diberikan kepada individu atau keluarga kurang berkemampuan adalah untuk mereka meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti dengan bantuan yang diterima minimum sebanyak RM100 untuk seorang dan juga maksimum sebanyak RM350 untuk sekeluarga. Antara syarat kelayakan penerima bantuan AM juga sama seperti syarat bantuan warga emas iaitu pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan. Purata miskin isi rumah semasa atau PGK, purata miskin per kapita semasa dan golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan bulanan JKM yang lain.
Untuk implikasi melihat sendiri ciri dan juga ukuran kemiskinan, saya sendiri telah pun turun ke lapangan pada 14 Disember yang lalu, pergi sebuah kampung dalam daerah Pontian, melihat sendiri sebuah keluarga yang memang telah pun tersenarai dalam sistem IKASI dan juga penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu seorang ibu tunggal yang berusia 81 tahun, mempunyai 8 orang anak, 7 lelaki dan seorang perempuan. Daripada 8 orang anaknya, 5 orang anaknya adalah OKU, iaitu ketidaksempurnaan otak dan fizikal sempurna, iaitu Puan Bocik binti Tepuk. Puan Bocik binti Tepuk telah lama tersenarai dalam sistem IKASI dan menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Daripada seisi rumahnya itu memang tiada yang bekerja, maknanya tiada sumber pendapatan, dan keluarga ini memang tersenarai sebagai miskin tegar. Dan saya melihat sendiri Puan Bocik binti Tepuk meneruskan kelangsungan hidup dengan begitu serba kekurangan, membesarkan 5 orang anak OKU. 3 daripada anaknya yang sempurna telah berumah tangga dan seorang telah meninggal dunia. Yang sempurna itu, 2 orang itu ada meluangkan masa datang menziarahi Puan Bocik dan juga adik-beradiknya selepas pulang bekerja. Dan menurut Ketua Kampung iaitu Tuan Haji Saad bin Harun, keluarga ini sentiasa diberi perhatian oleh pihak kepimpinan dan juga sering kali tersenarai sebagai penerima bantuan-bantuan yang diberikan secara one-off daripada masjid, daripada wakil rakyat, NGO dan juga orang perseorangan. Kita lihatlah sendiri paparan seterusnya bagaimana keluarga ini meneruskan kehidupan mereka. Begitulah tadi paparan realiti yang saya dapat kongsikan bagaimana seorang ibu tunggal mempunyai 5 orang anak OKU meneruskan kelangsungan hidup. Dan saya harap paparan itu sedikit sebanyak dapat memberi keinsafan kepada kita bagaimana mengenali ciri dan juga ukuran kemiskinan yang berada di sekeliling kita. Okey, itu yang terakhir adalah rumusan bahawa saya boleh menyatakan kemiskinan merupakan satu situasi serba kekurangan yang terjadi bukan kehendak atau kerelaan setiap isi rumah golongan miskin tersebut. Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh kebatasan faktor geografi, kekurangan kemudahan, faktor ekologi, faktor teknologi serta peningkatan pertumbuhan penduduk, tetapi tahap pendapatan tiada peningkatan. Dan yang kedua iaitu pendapatan garis kemiskinan PGK, yang mana melalui PGK kita dapat mengukur kadar kemiskinan di Malaysia dan juga PGK 2019 bagi setiap negeri adalah berbeza-beza. Dan di peringkat nasional itu sendiri, tahap PGK-nya adalah ringgit Malaysia RM2,208. Dan yang ketiga iaitu tentang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, yang mana Suhakam ini mengingatkan kerajaan agar terus bertanggungjawab dan memerangi kemiskinan sempena Hari Pembasmian Kemiskinan peringkat antarabangsa pada Oktober 2021. Rumusan yang keempat iaitu adalah menjadi komuniti peka kejiranan. Komuniti kampung dan juga taman perlu peka dan berperanan mengenal pasti kejiranan yang hidup dalam kesusahan dan kekurangan keperluan asas.
dan kita perlu beka ataupun salurkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti ketua kampung, ketua masyarakat dan juga ahli majlis. Rumusan yang kelima iaitu pelan pembangunan, iaitu pelan pemulihan pembangunan ekonomi negara. Sejajar dengan pemulihan pembangunan ekonomi negara yang masih dalam pandemik COVID-19 ini, tahap kualiti hidup rakyat terus dibantu dan dipertingkatkan oleh pihak kerajaan serta wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang kondusif bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang ke arah bebas kemiskinan. Begitulah tadi paparan slide berkenaan dengan tajuk ciri-ciri dan juga ukuran kemiskinan yang telah pun saya paparkan tadi dan saya bentangkan tadi, dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan atau kesilapan dan berharap pengkongsian slide ini dapat memberi manfaat kepada yang melihatnya. Sekian, terima kasih.